InsyaAllah kita akan sambung surat 280, muka surat 280, Suratul Nahl, ayat ke-111. Ayat 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu 'an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun. Terjemahan ke-111. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa mereka itu pada hari kiamat. Hari tiap-tiap diri datang membela dirinya semata-mata, dan tiap-tiap diri disempurnakan balasan apa yang ia telah kerjakan, sama ada baik atau jahat, sedang mereka tidak akan dianiaya sedikit pun. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Terjemah ke-112. Dan berhubung dengan hal kaum yang kufur ingkar, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu mithalan, sebuah negeri yang aman, damai dan tenteram, yang didatangi rezekinya yang mewah dari tiap-tiap tempat. Kemudian penduduknya kufur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala merasakan kelaparan dan ketakutan yang meliputi keseluruhannya disebabkan apa yang mereka telah lakukan. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Terjemah ke-113. Dan demi sesungguhnya mereka pula telah didatangi seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, lalu mereka mendustakannya, maka mereka pun ditimpa azab sedang mereka berkeadaan zalim. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. Terjemah ke-114. Oleh itu, makanlah wahai orang-orang yang beriman dari apa yang telah dikurniakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kamu dari benda-benda yang halal lagi baik, dan bersyukurlah akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala jika benar kamu hanya menyembahnya semata-mata.
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. Terima kasih 115. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging khinzir dan binatang yang disembelih tidak kerana Allah Subhanahu wa taala, maka sesiapa terpaksa memakannya kerana darurat sedang ia tidak mengingininya dan tidak melampaui batas pada kadar benda yang dimakan itu, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Terjemahan ke-116. Dan janganlah kamu berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kamu. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan sesuatu yang dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak akan berjaya. Mata'un qalilun wa lahum 'adzabun alim. Terjemahan ke-117. Mereka hanya mendapat sedikit kesenangan di dunia, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Wa 'alal ladzina hadu harramna ma qasasna 'alaika min qabl wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun. ke-118. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan apa yang telah kami ceritakan kepadamu dahulu, dan tiadalah kami menganiaya mereka dengan pengharaman itu, tetapi merekalah yang menganiayai diri mereka sendiri. Shadaqallahul azim. InsyaAllah tuan-tuan, kita ada sedikit ulasan dan perselisihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan sikit berhubung dengan apa yang kita ambil pagi ini. Allah Subhanahu wa taala menyebut yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Hari akhirat ni satu hari yang setiap orang tu cuba melepaskan diri dia. Ya, dia tak lepas dunia ni. Kita fikir anak, kita fikir isteri, kita fikir orang lain. Akhirat tak. Akhirat setiap orang tu dia hanya fikir diri dia. Ya, dia lepas diri dia. Mak dia tak lepas pun dia tak kisah, ayah dia tak lepas pun tak kisah, anak-anak tak lepas pun tak kisah. Dia hanya fikir diri dia. Ya. Bahkan dalam ayat lain Allah sebut, ya, pada hari itu, ya, setiap manusia itu lari.
Dia lari daripada mak dia, ayah dia, sebagainya. Wa tuwaffaku nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun. Dan Allah Taala memberi balasan apa yang orang tu buat. Apa yang kita buat, Tuhan beri balasan. Wa hum la yuzlamun, dalam keadaan Allah tidak aniaya sikit pun. Kita tidak pikul dosa orang lain kecuali yang bawah tanggungan kita. Anak kita suruh dia semayang. Bila dia besar, dia tak semayang, dia tanggung dosa dia. Tapi kalau kita tak ajar dia, kita menanggung dosa kerana tidak mendidik dia. Tapi setelah kita didik, tiba-tiba dia engkar, dia durhaka pada Allah, berdosa dalam ayah dia, tak. Kita tidak akan pikul dosa orang lain. Setiap manusia akan pikul dosa masing-masing. Cuma kita menikul dosa di atas apa yang Allah tanggungjawabkan atas kita. Wadrullah misalnya katakan Allah Ta'ala buat perbandingan seumpama satu kaum yang hidup dalam keadaan yang seronok, aminatan mutmainnah, satu negara yang hidup aman damai, tenteram, seronok, gembira. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Yang kedua, Tuhan bagi rezeki daripada setiap penjuru. Rezeki kita ada. Macam negara kita lah, contoh Malaysia, hidup aman, alhamdulillah, tidak ada peperangan, tak ada bergaduh. 2-3 kali tukar kerajaan pun tak ada satu kematian, tak ada apa, aman. Negara lain tukar kerajaan ni perang, berbunuh-bunuh. Kita aman damai, alhamdulillah, mutmainnah, tenang, harmoni, tenang. Ya'tiha rizquha, rezeki pula Tuhan bagi rezeki murah, macam-macam, nak makan apa ada, nak semua ada. Fakafarat bi an'amillah, cuma Allah Taala sebut, lalu mereka kufur, tidak bersyukur di atas nikmat yang Tuhan beri. Nikmat keamanan, nikmat ketenteraman, nikmat rezeki. Lalu dia kufur kepada Allah Ta'ala. Fa'azaqah Allah libasul ju'. Lalu Allah Ta'ala rasakan kelaparan. Kerana tak bersyukur, menyebabkan Allah Ta'ala timpulkan rasa takut dan kelaparan. Sekarang takut. Nak keluar rumah takut kena COVID, nak pergi mana takut. Takut kepada benda, padahal negara tu aman. Patut tak takut. Sepatutnya kita takut sebab negara harmoni, negara aman, tak ada perangan. Tapi takut dah kita sekarang. Semua orang takut. Nak keluar takut kepada, bukan daripada kerana peperangan, tapi kerana penyakit, wabak penyakit datang. Al-ju' menyebabkan ada orang lapar, ada kerja, hilang kerja, ada pendapatan, tak ada pendapatan. Dulu rezeki murah, tiba-tiba rezeki hilang. Dulu kalau buka hotel orang penuh tiap-tiap hari, hujung minggu, sekarang kosong. Lalu Allah Ta'ala timpulkan rasa lapar. Lapar. Hantar bakul makanan, hantar tak habis, tak cukup, hantarlah banyak mana pun, sebab makanan tu seminggu habis. Minggu depan kena cari makanan lain. Bima kanu yasnaun, Allah kata Allah timpulkan semua musibah ini disebabkan apa yang mereka lakukan. Na'udzubillah. Apa yang mereka lakukan, satu je Allah sebut, mereka tidak bersyukur. Nikmat yang dia rasa, dia tak bersyukur. Syukur tu makna patuh taat perintah Allah Ta'ala, tidak durhaka pada Allah. Syukur tu bukan alhamdulillah. Ada orang kadang beli dengan ekor pun alhamdulillah, dia buat maksiat, dia ucap lidah dia alhamdulillah. Tapi syukur tu maksudnya guna nikmat untuk mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala, jauhi maksiat pada Allah. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Lalu Allah Ta'ala perintahkan kepada orang beriman, makanlah razaqakumullah, apa yang Allah rezeki. Yang kita dapat ni Allah bagi rezeki, bukan kerajaan, bukan orang tu, bukan orang ni. Makhluk ni hanya postman, tukang tolong sampai. Rezeki daripada siapa? Daripada Allah. Kalau Allah kata hak kita, tak ada tangan boleh sekat. Kalau Allah kata bukan hak kita, tak ada tangan boleh halang. Rezeki daripada Allah Ta'ala. Apa yang Allah suruh makan? Halalan tayyibah. Satu, dia halal. Walaupun halal, tayyibah, dia berzat, dia berkualiti. Jangan mentang-mentang halal lalu kita pun makan yang halal je, tak ada kualiti, tak tengok dia punya kebaikan makanan. Kena dua perkara, halal pun tak, tayyibah pun tak. Washkuru nikmatallah, lalu kamu kena bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala ni. Syukurlah, kita boleh lagi makan, pagi ni boleh mari sembahyang subuh, pagi ni kita boleh, mata boleh tengok lagi, telinga boleh dengar lagi, tangan boleh gerak lagi. Syukurlah banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan apa yang Allah beri nikmat pada kamu. Nikmat ni bukan duit.
Ya, orang ni kadang-kadang dia rasa rezeki ni duit. Ya, sihat tak rasa rezeki. Padahal sihat apa rezeki, boleh tengok rezeki, ya, telinga boleh dengar rezeki daripada Allah Ta'ala. Ya, banyak mana Allah Ta'ala tiba-tiba bangun pagi lumpuh, na'udzubillah. Bangun pagi telinga tak boleh dengar, bangun pagi mata tak boleh tengok. Ya, dengan nikmat yang Allah bagi, in kuntum iyyahu ta'budun, kalau betul-betul kamu beriman dengan Allah Ta'ala. Allah kata kalau betul-betul kamu beriman, syukurlah setiap detik, setiap saat nikmat yang Tuhan bagi pada kamu. Innama harrama alaikumul mayat. Allah Ta'ala sebut 4 perkara. Ya, ia diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ya, satu mayat. Ya, darah. Ya, darah tak boleh minum. Ya, orang kadang-kadang sembelih ditadah darah, diminum darah. Maka Islam haramkan minum darah. Ya, sebab darah ni ialah suatu benda yang kotoran keluar pada tubuh dia, pada darah tu. Maka Islam tak benar. Walahmal khinzir, daging babi. Ya, dia bersebut daging babi. Ada orang kata daging tak boleh, tulang tak apa, buat sup. Na'udzubillah. Bila Allah sebut tu daging, seluruh anggota pada babi tersebut diharamkan. Ya, haram makan. Kalau kita pegang babi tak berdosa. Ya, pegang babi tak berdosa. Ya, cuma kena sama sebab dia najis. Macam kita pegang tai cicak, dosa tak pegang tai cicak? Tak berdosa. Tapi perbuatan pegang benda haram tanpa faedah ni tidak digalakkan. Tapi kalau kita kata ada seekor babi kena langgar kereta tengah-tengah jalan, kita pun takut, kita pegang dia selamat letak tepi, berdosa ke tak? Tak berdosa, tak apa. Ya, kita pegang benda ni, benda najis ni, kalau ada sebab, ya, ada keperluan, maka tidak berdosa, tidak salah. Tapi pegang saja-saja tak boleh lah. Ya, pegang saja-saja, saya saja je pegang babi, saya saja dukung anjing, ya, maka tak boleh. Ya, Islam melarang. Ya. Wa mu'illa li ghairillah, dan apa yang disembelih di atas selain daripada nama Allah Subhanahu wa taala, sembelih untuk upacara keagamaan ke, puja pantai ke, upacara-upacara, sembelih bukan kerana Allah. Ya, famin turra ghairin wala adin fa innallaha ghafurur rahim. Ya, dan sesiapa yang tidak melapatah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Taala Maha Pengampun lagi Maha Pengasih ni. Ya, maknanya kalau sekiranya kita terpaksa Allah kata tak apa. Ya, umpama sat daratan, tak ada makanan, ya, di sini sebut kalau kamu terpaksa, yakni suatu mudarat. Maksud mudarat ni mengancam nyawa baru dipanggil mudarat. Ya, jangan orang Melayu ni kadang sikit-sikit darurat dah ni. Ya, darurat tu bila mengancam nyawa, mengancam agama, mengancam harta benda yang halal pada kita, baru dianggap darurat. Kalau tak mengancam nyawa, tak ada darurat. Kita lapar tapi boleh tahan lagi. Ya, tak ada makan lain, tak boleh makan yang haram. Bila sampai tahap boleh mengancam nyawa, pada masa tu dianggap darurat. Atau mengancam agama, pada masa tu dianggap darurat. Sahabat-sahabat Nabi, ya, kalau kita dengar baca sejarah, ya, pernah keluarga Ammar bin Yasir, ya, dia isteri dia kena bunuh, ya, Yasir tu pun kena bunuh. Ammar ni budak kecil masa tu dipaksa untuk mengucap kalimah kufur. Lalu dia ucap. Kalau tak ucap dia kena bunuh. Lalu dia mengucap kalimah-kalimah yang pada zahirnya jadi kafir, batal akidah. Lepas tu dia mari jumpa Nabi SAW, mencerita, maka Allah turunkan Al-Quran, kalau kamu dipaksa, maka sedangkan hati kamu tetap beriman, orang macam ni tidak batal akidah dia, tidak batal iman dia. Itu dalam bab akidah ni, dalam bab amalan, muamalah harian. Mana kita kalau terpaksa makan, walaupun daging babi sebagai terpaksa kan takut mengancam nyawa, maka boleh. Cuma Allah Ta'ala sebut, ya, tidak boleh melampau, ya, ya, tidak boleh lebih-lebih, ya, makan-makan piko pula 10 bawa balik, ya, takut-takut tak makan, tak boleh, ya, dan bukan niat untuk mengulang balik benda tersebut. Wala taqul liman tasbatu, dan janganlah kamu dusta dengan sebab, ya, apa yang disebabkan oleh lidah kita, ni halal ni haram. Halal haram ni hak Allah, bukan hak kita. Kita nak kata ni halal, mesti ada dalil, mesti ada sebab pasal apa halal. Tak boleh suka-suka sebut ni halal, ni haram. Ya, suka-suka sebut dengan lidah, mesti ada dalil. Haram pasal apa? Mana dalil mengatakan benda haram? Kalau kita ni kata halal, apa dalil yang mengatakan ni halal? Quran sebut ke, hadis Nabi ke, kias para alim ulama, pendapat muktabar ulama ke, mesti ada sebab. Ya, jangan kita mudah-mudah mengucapkan haza halalun wa haza haram, litaftaru 'ala Allahil kazib, untuk mendustakan yang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab tu, ya,
kita tengok berhati-hati para ulama-ulama dahulu dalam meletakkan hukum. Ya, sekarang ni orang mudah-mudah je halal. Ya, mana dalil? Apa ilah? Tak boleh kita sebut nak kata ni halal urus niaga. Urus niaga saham ke apa semua. Nak kata ni halal tu mesti pastikan betul-betul ya, dia memang halal dari segi syarak. Ya, takut-takut kita menghalalkan benda haram, na'udzubillah, atau mengharamkan benda halal. Benda tu halal, tiba-tiba kata haram. Ya, ada orang kata orang lelaki-lelaki tak boleh pakai sutera. Memang ada hadis Nabi SAW, tak boleh larang. Nabi larang lelaki-lelaki pakai sutera dan emas. Ya, tapi ya, wanita dibenarkan. Ya, ada hak bagi lelaki-lelaki, ada hak bagi perempuan. Mata'un qalilu wa lahum azabun alim. Mereka mendapat sedikit kesenangan dunia dan mereka pula akan boleh azab sia-sianya tapi sakit di akhirat. Ya, dunia nampak seronok, gembira, tapi Allah kata qalil, sikit je. Sikit sangat, berapa minit saja. Ya. Dan kepada orang Yahudi diharamkan, Allah Taala haramkan apa yang telah diceritakan dahulu dan tidaklah kami menganiaya mereka. Yahudi ini ada benda diharamkan. Umpama Yahudi diharamkan cari ikan pada hari Sabtu, tak boleh. Ya, diharamkan makan daging dan lemak, tak boleh, lemak binatang. Ada benda-benda diharamkan kepada Bani Israel dan umat-umat terdahulu. Ada yang dihalalkan kepada umat yang kemudian. Semua itu merupakan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walakin kanu anfusahum yazlamun, tapi mereka mengazanya diri mereka sendiri, iaitu melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Semoga dapat manfaat dengan apa yang kita baca pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.